الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur pada Allah SWT pada malam ini kita masih lagi bersama daripada mereka semayang syak kita berjemaah dan juga semayang Sarawak yang Ramadan sebagai mengaruhi kita sudah dapat bersama Utir di Alhamdulillah. Malam ini satu pasien tak saya. Baik, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat ayat kita baca sering, kita baca lah pada bulan Ramadan. Dulu saya kuliah yang minggu lepas kita baca. Dan imam kita saya ingat sebelum ni bulan baca, malam ni baca lagi. Dan sinar amanu kutiba alaikum musya kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah ayat yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan yang Allah Ta'ala turun ayat itu Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185 dan Al-Baqarah 187. Dan kalau kita lihat sejarah, sebenarnya ayat ni dia turun lewat kalau itu sejarah lah, ataupun kalau kita lihat dari sudut sirah ataupun tarikh. Sirah pun sebenarnya ada banyak skop lah. Biasa kita memfokus kepada sirah Nabawiyah, sirah Nabi lah, kehidupan Nabi sebelum Nabi, ketika jadi Nabi, dulu Mekah, pindah di Madinah sampai baginda wafat secara am lah. Itu dipanggil sirah Nabawiyah, sejarah dari sudut kehidupan Rasulullah SAW. Ada lagi satu sirah yang juga patut diberi penekanan, ialah sejarah dari sudut pensyariatan, at-tarikh fit-tashri' al-islami. Dipanggil the history of Islamic jurisprudence. Maksudnya sejarah juga, tapi bukan sejarah yang kita duk faham tu, belajar tentang fasa-fasa kehidupan Nabi tadi tu, tapi sejarah dari sudut pensyariatan. Semayang bila disyariatkan, puasa bila disyariatkan, zakat bila disyariatkan, haji bila disyariatkan. Dan kita pun nak kena tahu sejarah ni penting sebenarnya. Sebab tu di peringkat rendah dan menengah, sejarah ni dia subjek teras, dia core courses. Betul tak? Zaman saya dulu teras lah, sejarah wajib ambil. Mana-mana aliran sains ko, aliran sastra ko, sejarah wajib ambil. Sekarang ni saya tak tahu lah ko, wajib lagi ya. Sebab sejarah memang kita kena belajar sikit sebanyak. Kita kena ada idea tentang sejarah. Kerana sikit sebanyak dia ada kepentingan, dia ada something lah. Macam kita lah, kita nak tahu jati diri Melayu, kena belajar sejarah Melayu tu, baru kita boleh mengaku kita orang Melayu. Betul tak? Sama juga dengan agama kita. Nak tahu tentang jati diri agama kita, sejarah pun kita kena belajar juga sebenarnya. Kena tahu pula sikit sebanyak tentang. Sama juga dalam pensyariatan ni, dia ada sejarah-sejarahnya yang perlu kita tahu. Di sebalik ayat Quran yang kita baca ada sejarah-sejarah. Sebab kita belajar ayat Quran ni dia turun, sebahagian daripadanya turun bersempena dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Itu sejarah lah tu. Ayat puasa ni dia turun lewat sejarahnya. Bila mula-mula dia fardukan puasa kepada kita, Ramadan lah, Ramadan. Pasal puasa ni, masa Nabi duduk di Mekah pun Nabi puasa juga. Yang kata Nabi tak puasa, Nabi puasa Ashura, Nabi puasa setiap hari, setiap 3 hari setiap bulan.
masa Nabi di Mekah lah. Kemudian baru tu puasa Ramadan. Bila mula-mula difardukan kepada kita, bila diturunkan ayat ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam, bila diturunkan? Agak tahu. Tak pernah tahu. Kau lupa. 15 tahun setelah Nabi jadi Nabi. Tahun kedua setelah Nabi berhijrah ke Madinah, baru tu ayat tuan-tuan selalu baca ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Lain kali kalau imam baca ayat tu kita ingat lalu. Tu dia panggil tadabbur. Tadabbur ayat ni dia boleh macam-macam, bukan tahu makna saja. Kalau baca Quran makna tak tahu benda. Kan? Tadabbur. Tadabbur luaran je lah, kan? Baca Quran, taranum, lagu macam-macam, tapi maksud tak tahu. Tidak tadabbur. Tadabbur ni maksud mengetahui ayat tu. Dan dia ada banyak skop-skopnya. Boleh jadi kita tahu maksud ayat yang dibaca tu, makna dia kita tahu. Itu satu bentuk tadabbur. Bila kita baca satu ayat, kita tahu tentang sejarah ayat ni diturunkan, itu juga satu bentuk tadabbur. Bila kita baca satu ayat, kita tahu kepentingan ayat tu, itu juga satu bentuk tadabbur. Kesan-kesannya itu macam-macam. Tahun kedua Hijriah, mana 15 tahun setelah Nabi jadi Nabi, barulah difardukan puasa Ramadan kepada umat Islam lah. Nabi dan para sahabat secara khususnya, dan umat Islam secara amnya sampai ke hari mana dia mengambil masa yang lama lah. Walaupun puasa ada, tapi masih lama, masa yang lama. Dan kalau kita lihat syariat ni memang banyak diturunkan lewat ibadah. Sembahyang 5 waktu bila difardukan kepada kita? Bila je? Tak belajar sejarah ni. Bila difardukan 5 waktu? Isra Mi'raj bila berlaku? Ke tak ada Isra Mi'raj? Baru dengar malam ni ya. Isra Mi'raj berlaku pada tahun ke-12 kenabian, setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi duduk di Mekah 13 tahun kan. Tahun ke-12 tu. Demi 12 tahun sembahyang fardu tidak ada. 5 waktu ni lah. Jangan kata Nabi tak sembahyang pula. Ada juga orang kata Nabi tak sembahyang. Nabi sembahyang hati. Mana ada sembahyang hati? Senang sembahyang macam tu. Sembahyang ni angkat takbir sampai salam, itu sembahyang. Kan? Macam kata puasa juga. Nak tajamkan, ni ajaran dalam Sufism lah, one of them. Dia ada aliran nak tajamkan mata hati, nak tinggikan tahap kerohanian kita. Kena puasa. Puasa apa dia panggil? Puasa tak makan haiwan berdarah. Nabi elok je makan daging kambing, makan daging elok ya. Nabi lah orang yang kerohanian tinggi sekali. Tak pernah Nabi berpuasa daripada memakan haiwan-haiwan yang berdarah, kan? Itu kebatinan. Kebatinan ni juga satu aliran daripada agama juga. Tu masalah dia. Kalau dia tak hubungkan dengan agama, tak apa. Puasa al-imsak anil muftirat min tula'il fajri ila ghurubish syams. Islamic fasting ialah menahan diri daripada makan dan minum daripada naik fajar sampai tenggelam matahari. Itu the Islamic fasting. Other than that, bukan Islamic fasting. Itu yang kata as-sawmu syar'an, puasa secara syarak. Sama juga tadi, kan? Semayang yang kat takbir sampai salam lah. Apa semayang hati lah, semayang hati. Nabi semayang malam lah. Tu orang tak belajar sejarah tu. Tahu nak berdal saja. Quran tafsir sendiri. Balik pada yang tadi. Semayang lewat 12 tahun setelah Nabi jadi Nabi. Zakat pun sama kan? Zakat pun lewat. Pasal bidang kita, bidang fiqh syariah, the Islamic science of jurisprudence, kita kena belajar dan tahu perkara seumpama itu. Benda agama ni bukan boleh main cakap je, kan? Kalau boleh main cakap je, tak payah pergi belajar tinggi-tinggi tu, masuk universiti. Tak payahlah pergi belajar di mahad atau di pusat-pusat pengajian agama bertahun-tahun,
Fikir cakap, fikir cakap. Agama mana boleh main? Mesti ada sandaran yang betul dan rujukan yang sahih. Baru boleh cakap soal agama. Kan? Zakat pun difardukan lewat tahun kedua Hijriah. Tahun yang sama difardukan puasa Ramadan. Habis itu tak ada zakat lah. Dia kembali kepada konsep tadi lah. Ada puasa sebelum difardukan puasa Ramadan. Puasa tadi lah 3 hari setiap bulan, puasa Asyura. Ada semayang sebelum difardukan sembahyang waktu. Tapi ia puasa yang semayang yang ringan. Itulah sembahyang pada waktu malam. Nabi jadi Nabi dan di Gua Hira dilantik menjadi Nabi Iqra. Balik-balik Nabi selimut turun ayat Quran. Bila Nabi kata pada isteri Khadijah, Zammiluni, zammiluni, selimut aku. Allah Ta'ala turun ayat gerbuk. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Dan ayat tu Syekh. Ya muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Itu ayat Allah Ta'ala suruh semayang tu. Tapi semayang pada waktu malam. Jadi awal-awal semayang Nabi daripada sahabat before semayang waktu ialah semayang di waktu malam. Qiyamul lail. Macam kita duduk semayang ialah tarawih. Qiyamul lail lah tu. Tak ada kata tarawih lain, qiyamul lail lain, tak ada. Sama saja. Hukum tarawih dengan hukum qiyamul lail tak sama apa. It's the same hukum yang sama saja. Cuma beza ni qiyamul lail pada bulan Ramadan kita panggil lah tarawih. Nabi tak panggil tarawih pun. Cari satu hadis Nabi bagi tarawih kalau ada. Tak ada. Semua ulama menggunakan hadis yang sama bila sebut tentang sembahyang tarawih. Maqama Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qiyam pada bulan Ramadan dengan penuh pengharapan pada Allah, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Itulah hadisnya pun qiyam Ramadan, mana qiyam mulai pada bulan Ramadan. Mari zaman Umar baru sebut tarawih, baru timbul 20 rakaat, 36 rakaat, 40 rakaat. Kan? Benda kurang itu pun. Tapi asalnya ialah sembahyang pada waktu malam. Itulah sembahyang Nabi dan para sahabat. Zakat pun sama. Sebelum tu tak ada zakat. Dah Nabi di Madinah baru sejarahnya baru difardukan zakat. Habis itu sebelum tu tak ada zakat. Apa kita baca surah Al-Mu'minun tu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa alladzina hum lizakati fa'ilun. Al-Mu'minun surah Makkiyah, turun di Mekah. Atau Allah Ta'ala sebut dah ada zakat tu. Sejarahnya macam mana? Adalah beberapa ayat Allah Ta'ala sebut zakat dia turun di Mekah. Ada zakat. Tapi dia tak ada sistematik macam di Madinah. Ada harta-harta yang telah ditentukan, ada nisab-nisabnya. Nanti kuliah kita nanti tak tahulah bila. Kan? Ada bab zakat nanti, ada maqadiru zakat. Sebelum tu kita belajar jenis zakat dulu. Zakat harta, zakat tu, zakat ni kan. Lepas tu ada maqadiru zakat, mana banyak mana kita nak bayar zakat. Zakat ada dah di Mekah, tapi dia tidak difardukan seumpama di Madinah. Siapa yang ada lebih harta, wajib dia infak pada jalan Allah. That is the zakat in the first era of Islam. Itu zakat pada era yang pertama semasa awal-awal Nabi di Mekah. Ada dah zakat tu. Jadi kita lihat haji pun sama. Haji bila difardukan haji dulu depan dia kena tanya orang ni. Bila difardukan haji kepada Rasulullah SAW. Nah, agresi malam ni. Pasal malam 23 kan. Agresi ustaz tadi, ustaz yang panggil lambat, orang lain semua bagi semayang awal. Agresi apa ustaz ni? Bila difardukan haji? Tahun ke-9 Hijriah. 1 year before the death of the Prophet. Mana setahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-9 Hijriah. Nabi membuka Mekah tahun ke-7 Hijriah. 3 years before Nabi wafat. Masa tu haji. Patut-patut kalau fikir logik, mungkin banyak main logik. Kan? Betul tak? Banyak main logik kali ni kan? Apa salahnya dia kata kita menyanjung
cakir capal tu kan, dia kata ini macam kita kata macam umpan nak bagi makan ikan, umpan katak, macam tu lah capal pun. Mana kita tahu umpan katak tu ikan makan? Main logik saja. Aduh, pening. Kan? Dia main logik. Mana tadi lupa. Haji kan. Kalau nak ikut logik, baik difardukan masa Nabi berada di Mekah. Dulu 13 tahun saya tak tahu haji. Masa tu Islam tak kuat. Nabi nak buat haji susah, tak susah. Buat haji senyap-senyap. Apa masalah? Ataupun difardukan haji masa pembukaan Mekah. Masa Nabi pergi Mekah, membuka Mekah tu, pergi bersihkan Mekah daripada kesyirikan, tawan balik Mekah tu, lepas tu waktu haji buat terus. Dah haji, Nabi balik ke Madinah tahun ke-9, 2 years after that, the opening of Mekah baru difardukan haji. Lewatlah. Jadi lewat-lewat berlaku. Pensyariatan ibadah kepada Allah mostly lewat. Patulah 5 rukun iman tu lah. 4 rukun tu sembahyang, puasa, zakat. Lewat berlaku. Pasal apa? Pasal Nabi SAW, Allah Ta'ala memberi tanggungjawab yang besar before difardukan syariat-syariat pengibadatan yang besar-besar ni, Nabi kena buat dulu, kena kuatkan dulu, kena bersihkan dulu segala betul-betul kesyirikan yang ada, yang diamalkan oleh orang Arab pada waktu itu. Kalau di Islam ni dia tak macam agama dulu kan, Yahudi, Kristian, bahkan Nabi-Nabi terdahulu dia banyak gerbu. Quran, kitab mereka turun sekaligus. Kata Alimah Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kitab-kitab selain daripada Al-Quran semua diturunkan secara sekaligus. Dan ajaran dia pun gerbu gitu je. Tak ada kata macam Islam, Quran turun pun sikit-sikit, berkembang daripada satu masa pada satu masa. Mula fasa pertama kenabian, kukuhkan akidah dulu. Baru pergi fasa kedua kenabian, mantapkan ibadah, baru diturunkan. Jadi fasa Makkah lain, fasa Madinah lain. Percaya Quran dah ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Skop dan aspek dakwah tak sama belaka tu, lain belaka tu. Kan? Ada fasa Makkah ni memperkukuhkan akidah. Mana boleh difardukan sembahyang 5 waktu, difardukan puasa, difardukan haji, difardukan zakat. Dalam keadaan orang di Mekah ada berbelah-belah kesyirikan yang dia buat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna kalau difardukan ibadah-ibadah pada waktu itu sedangkan akidah hancur? Sedangkan dalam agama ni tak ada lah benda paling penting melainkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Orang Arab waktu itu musyrikun duk sembah selain daripada Allah. Sebab tu masa Nabi pergi buka Fathu Makkah, punyalah Nabi hebat di Madinah tuan-tuan. Almost 10 years, 7 years Nabi duduk di Madinah, Islam berkembang, orang Arab masuk duduk di takut yang lama di Mekah. Tak ubah. Kan? Beratus-ratus Kaabah, berhala duduk di Kaabah, duduk situ. Tak nak berkembang langsung. Adalah sahabat yang jahiliah, tapi dia rasa nak berubah, dia pergi jumpa Nabi di Madinah. Ramai juga, tapi majoritinya duduk kekal macam cara lama dia juga. Tak setinggal agama nenek moyang dia ni. Padahal Madinah Nabi tu hebat dulu kan? Adalah sahabat kan, macam Umar bin Abbas lah. Dia pergi jumpa Nabi di Madinah. Adalah beberapa sahabat tu yang cerdik-cerdik, tapi majoriti orang Arab tu macam tu kan? Nabi pergi Fathu Makkah, di Kaabah ada 360 berhala. Salah sumi awas wasitun sonaman, kata Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Masa Nabi pergi Fathu Makkah tu kan, di Kaabah ada 360 berhala. Oh banyak. Tu baru waktu di Kaabah tu 360. Tak masuk lagi bahala-bahala duduk di rumah dia. Tak masuk lagi tu. Di Kaabah tu. Dalam Quran berapa banyak berhala yang Allah Ta'ala sebut. Berhala ni buah ke biji? Ekor lah kan? Boleh ekor. Ke dikira menghina? Tak ada. Ada berapa ekor berhala berapa ekor berhala yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran?
Berhala banyak. Kan? Berapa ekor Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Ekor lah. Tak tahu ada ekor, tak ada ekor. Berapa ekor? 3 ekor. Surah An-Najmu ayat 19 dan 20. Allah Ta'ala sebut Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. 3. That's the biggest idol in Jahiliyah. 3 ni top sekali lah. Takkan Allah Ta'ala nak sebut belaka. Sebut hak penting-penting lah, hak hebat-hebat waktu tu. 3. Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Malah ni sebut satu je lah dulu. Allah. Sejarah Allah. Tuhan Allah. Sebab tu Allah, kalau ikut bacaan asal, Allah, Allah, alif lam lam kan Allah. Tapi dibaca dengan berat. Tasqil dia panggil. Allah, Allah. Lam dua tu jadi berat. Allah saja boleh baca dengan tasqil, baca dengan berat. Orang lain tak boleh baca dengan berat kalau double L, double lam. Kalimah-kalimah lain, kalau double lam, dia tak boleh baca berat. Dia kena baca ringan. Macam Al-Lam, tak boleh Allah, Allah. Alif lam lam mim kan Allah. Huruf lam tu kan Allah saja. Kerana nak membezakan antara Allah dengan Allah. Dekat-dekat tu. Tu orang nombor satu orang soal sekali. Allah nama dia. Paling famous sekali lah. Tahu asal-usul berhala Allah ni? Allah ni sebenarnya nama seorang lelaki orang Arab Jahiliyah pada zaman dulu. Tak tahulah zaman bila. Orang Arab pun semua berhala pun dah lama. Tak tahu precisely ni orang Arab semua berhala sejak bila, tak tahu. Orang Arab musyrikun di Mekah tu lah. Kita tahulah orang penyembahan berhala bermula daripada zaman Nabi Nuh, kita tahu. Tapi orang Arab ambil start semua berhala tu bila tak diketahui dengan pasti. Tapi lama lah nak cerita, maybe thousands of years, ribu tahun. Ada orang soleh nama dia Allah. Apa kerja dia? Orang soleh tu berhala dan sejarah-sejarah dia banyak di kalangan orang soleh. Kan? Pak berhala yang Allah sebut zaman Nabi Nuh tu pun orang soleh dia tu, bila dia mati dia buat gambar, letak kat kubur. Mula-mula pergi beri penghormatan. Lama-lama dia sujud. Betul? Tahu tu. Macam ngantuk belakang ni. Jadi sama juga kisah dengan orang-orang musyrikun di Mekah. Dia sembah Tuhan Allah sebab Allah ni orang soleh. Kerja dia adalah memberi makan dan minum pada orang yang datang melakukan haji di Mekah. Asal mari buat haji dia bagi makan. Asal mari buat haji dia bagi makan. Asal dia mari makan je orang buat haji. Soleh dah kira Allah kan. Tak soleh lah, soleh dah tu. Bukan senang nak cari orang soleh ni tuan-tuan. Sebab tu orang soleh ni mesti kita agung-agung kan. Betul? Kalau boleh letak gambar, ni tak ada gambar. Mana gambar orang soleh? Orang letaklah muka Habib mana-mana kat surau ni. Dulu Tok Syekh mana-mana, Maulana mana-mana letaklah gambar. Kita agunglah orang soleh ni. Tok Alim mana-mana kan. Macam beli Ustaz. Bila dia mati, kata Al-Imam Ibnu Katsir, falamma mata waqafu 'inda qabrihi summa abadu. Bila dia mati, orang terkena akan jasanya, kebaikannya, kesolehannya, lalu mereka mengagung-agungkannya. Apa mereka buat? Mereka beriktikaf di kuburnya. Pasal dia orang dah mati, macam mana kita nak appreciate dia? Di kubur dia. Lama-lama sembuh. Buatlah batu. Inilah Tuhan, orang yang berjasa kepada kita. Macam saya dulu pergi belajar sejarah agama Buddha, especially di Malaysia. Tuan-tuan perhati di kuih-kuih kecil orang Chinese ada gambar topeng macam orang Melayu pakai kain sarung, pakai songkok. Sebenarnya itu adalah nama orang Melayu yang pernah berjasa kepada orang Cina. Nama dia Tu Ali. Tak pernah tengok? Lalu tengok tokoh-tokoh kecil tepi jalan berhenti dah tengok.
Jangan sembah. Tengok apa ada limau, ada tu, ada ni. Boleh tak sadar. Yang tak boleh pergi sembah tak boleh lah. Takkan nak tengok tak apa. Buat kajian ke kan. Tapi buat tempat lain lah. Jangan buat tempat ni pula. Orang kenal kita lalu-lalu tengok haji ni. Haji buat apa kat situ tu? Dah jadi fitnah pula dah. Kan? Akhirnya dia disembah. Sebab itu antara kesyirikan jugalah disebabkan mengagung-agungkan orang-orang tertentu, dan Islam larang hal-hal yang seumpama ini. Dan Nabi sebut dengan jelas, la tutruni kama atatin nasara Ibnu Maryam, janganlah kamu mengagung-agungkan aku seumpama orang Kristian mengagungkan Nabi Isa anak Maryam. Dan antara pesanan Nabi yang terakhir bila nak mati ialah, jangan kamu jadikan kubur aku seumpama ain, mana tempat yang orang tuju bila orang sembah atau jadi pesta dan seumpama. Jadi haiwan kubur ni juga satu bentuk kesyirikan yang berasal daripada jahiliah sebenarnya. Tapi kalau nak kira hari ni lagi teruk pada zaman dulu kan? Dulu dia etikaf kat kubur, boleh jadi dia buat benda-benda ritual ibadah dia lah. Hari ni orang menari, berjoget, orang duduk nyanyi kat kubur kan? Lagi teruk kita kata kan? Dan bila kita kata tak boleh, kata ada dalil lah melarang kita menyanyi di kuburan kan? Minta dalil. Biasa kita minta dalil, ni dia minta dalil yang kita pula pada muka kita. Tadi nak jawab. Jadi orang Arab dia ada tak kurang 12 kesyirikan yang dilakukan oleh orang Arab. Pertama, menyembah selain Allah. Dan Allah telah sebut 3 berhala yang besar yang disembah orang Arab pada waktu itu. Walaupun sebenarnya orang Arab ni dia bukan percaya mana pun kat Tuhan-Tuhan mereka tu. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah mereka ni sebab supaya mereka dapat bawa kami kepada Allah. Tu orang Arab mesti menjawab pada Nabi. Dan Allah Ta'ala rekod dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Itu baru satu. Banyak lagi yang lain. Selain daripada menyembah selain Allah, macam-macam lah kesyirikan yang dilakukan Arab. Kalau kita nak buat ceramah 7 hari 7 malam, kita hanya belajar tentang kesyirikan pada zaman jahiliyah. Ada 12 kesyirikan tak buat. Sembah selain Allah, bersumpah selain Allah, bernazar selain Allah, menyembelih selain Allah, minta selain Allah. Apa lagi? Berlindung kepada selain Allah. Orang Arab banyak berlindung ni. Dia berlindung dengan tuhan-tuhan berhala, berlindung dengan jin. Jampi. Kesyirikan juga, satu bentuk kesyirikan orang Arab juga. Tangkal, azimat. Banyak. Azimat ayat Quran tak apa ustaz. Ulama ada yang kata harus. Ada yang kata harus, tapi ada juga yang kata haram. Tak payah. Kadang-kadang kita tak perlu tengoklah orang ni kata harus, orang ni kata haram, orang ni kata makruh. Tak perlu tengoklah. Saya belajar fiqh tuan, in detail. Kadang-kadang hukum-hukum seumpama ini betul lah kita belajar tu. Tapi kadang-kadang bila kita lihat kepada praktikal Rasulullah, tak ada. Dan tak perlu pun takat tulis satu ayat buat jadi azimah. Apa kepentingannya? Bawa Quran pun belum tentu selamat, bawa je Quran. Kan? Selamat tak? Tak ada. Apatah lagi yang bawa Quran, orang yang hafal Quran, mushaf keseluruhan berada dalam dadanya, belum tentu selamat. Tu sahabat-sahabat Nabi hafal Quran daripada A sampai Z, Quran berada dalam dada mereka, akhirnya semua mati dibunuh dalam perang Al-Yamamah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Allah setakat tulis satu ayat Quran, buat azimah. Oh, buah rezeki, selamat. Bawa Quran belum tentu selamat. Quran duduk dalam dada pun belum tentu selamat. Ini kan boleh setakat sepotong ayat. Kan? Tak bermanfaat sama sekali. Tak perlu kita kata. Allah Ta'ala sebut hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Quran ni dia tak ada lain. Baca, faham, amal. Allah Ta'ala sebut. Inilah kitab yang diturunkan. Amat-amat diberkati untuk kamu mengikuti. Bukan untuk kamu pegang dia, bukan untuk kamu cium dia, bukan untuk kamu ambil berkat yang merepek-repek macam tu.
Quran kalau ambil berkat dengan cara cium, dengan cara sapu, dengan cara itu tak ada guna. Allah kata fattabi'u, untuk kita ikuti. Ittiba' kepada Quran, kata ahli tafsir, membacanya, memahaminya, mentadabburkannya, and at the end mengamalkan. Selaras jugalah dengan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah pun dia qadir adalah Quran. Kadang-kadang dia nak kena ni ya. Sebab Quran kadang-kadang dia tak boleh, dia tak independen. Ada ayat yang kita tak boleh faham melainkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq pun dia banyak memperbetulkan kepahaman sahabat-sahabat Nabi kepada ayat-ayat yang pada zahirnya salah jika dipahami. Kan? Macam tu ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tu bila tu ayat tu sahabat ingat amal ma'ruf nahi munkar dah tak wajib. Jadi Abu Bakar pun memperbetulkan persepsi itu. Dengan menyebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berapa minit dah? Cek, mana cek? Rakam berapa minit? Setengah jam. Benar lagi? Cukup lah. Okay, jadi saya rasa mungkin setakat dulu untuk malam ni. Sikit sebanyak perkongsian kita. Di samping kita meningkatkan ibadah kita pada malam akhir ini, kita kembali jugalah memperkembangkan keimanan kita. Kerana tidak ada dalam Islam amalan yang paling afdal melainkan keimanan, ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syariat diturunkan lewat, tapi keyakinan kita kepada Allah daripada awal sampai akhir, sampai Nabi wafat dia tak pernah ada fasa-fasa dia datang. Jadi mudah-mudahan insya-Allah taala. Jadi bulan puasa ni bulan meningkatkan ibadah dan juga memantapkan akidah, ketauhidan, keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana bila Nabi ditanya oleh Abu Zar, ya Rasulullah, dalam hadis Abi Dawud, ya Rasulullah, ayul amali afdal? Wahai Nabi, apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, imanun billahi wahdah, beriman kepada Allah yang esa. Nabi ditanya tentang amalan, tapi Nabi jawab iman. Sebab itu kata Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya At-Tarajum, dia kata iman juga adalah sebaik-baik amalan, malah lebih baik daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan tanpa iman yang benar, maka ibadah juga sebenarnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya selesaikan dulu. Aku lihat lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan kafarah dan suratul As. Boleh.